Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah memberikan komen dan juga cadangan pada video saya yang sebelum ni, iaitu video saya buat unboxing untuk modem D7 portable wifi ni, yang mana ada dalam video, ada dalam komen-komen tu dia minta untuk saya review berkenaan dengan dia punya connection dia macam mana, berkenaan dengan cara nak set up benda ni macam mana kan. So anda berada di video yang betul. Dan sebelum kita mulakan video ni, saya juga nak ucapkan ribuan kemaafan lah. Macam hari raya pula tiba-tiba kan, minta ribuan kemaafan kan. Bukan apa, sebab memang saya ambil masa yang sangat lama jugalah. Sebab biasalah kan, busy dengan kerja-kerja sekolah kan. Nak ujung-ujung minggu tu kalau nak buat video pun rasa macam letih kan. Sebab hari minggu kan penuh dengan kerja sekolah. So hari minggu tu memang cadang untuk berehat sahajalah. So tunggu. Last sebulan juga akhirnya dapat buat video. Jadi tanpa buang masa lagi, ini review saya untuk model portable wifi D7 untuk penggunaan bagi yang tak ada wifi kat rumah. Okey, jom kita mulakan. So pada yang baru lagi datang ataupun baru lagi singgah ke dalam channel ni, please consider untuk subscribe lah channel ni. Sebab insyaAllah saya tak akan berikan anda rasa kecewa untuk subscribe channel ni. So kita tak nak membebel panjang lagi macam itik kan. Jadi okay. So untuk video pada kali ini saya akan bahagikan video ni kepada 3 part. Yang pertama saya pergi kepada cara untuk kita set up benda ni. Yang kedua kita akan cerita berkenaan dengan dia punya kelebihan. Dan yang terakhir kita akan cerita berkenaan dengan dia punya kelemahan dia lah. Okay, macam mana kita nak set up benda ni? Actually dia tak banyak benda pun untuk kita set up benda ni. Kita just ibarat plug and play je lah kan. Plug and play. Yang penting untuk permulaannya, untuk kita mengenali model portable wifi D7 ni, so untuk kita gunakannya, mula-mula kita kena ada SIM card internet lah. Tak kisahlah nak guna SIM card apa, ke Hotlink ke, Mobile ke, Celcom ke, segala-galanya tu boleh digunakan di sini. Okey, yang pertama. Yang kedua sebenarnya dekat bahagian back panel belakang ni, kalau kita cabut dan kita sebelum kita masukkan bateri tu, sebenarnya dia ada beberapa info lah yang terpapar dekat belakang wifi, modem portable wifi ni. Dia ada cerita tentang kita punya nama wifi tu apa dia. Andai kata kalau kita nak cari dekat laptop ke atau dekat telefon kan, nak tahu dia punya nama wifi tu, ada nama dia dekat belakang ni. Dan untuk password dia pun ada juga, dia tulis password untuk wifi ni apa dia dekat belakang kan. Itu adalah password default dia lah sebelum kita tukar apa-apa hal. Dan juga dia ada tulis dia punya IP address. Andai kata kalau kita nak pergi kepada dia punya laman web dia untuk kita customize password ataupun kita nak check message atau sebagainya, dia ada sertakan dia punya IP address sekali lah dekat belakang ni. So nak set up memang agak memudahkan lah. Ok, yang seterusnya kalau kita dah ada SIM card internet kan, kita jangan masuk dan kita masukkan bateri dia saja. Dan kita kena tekan dia punya power button ni lebih kurang dalam 4 ke 5 saat dan dia akan hidup lah. Dan kita akan kena tunggu dalam lebih kurang bawah daripada seminit untuk baru kita boleh ready to use. Ok, tu adalah cara nak set up. Dia agak mudah pun, tak ada renyah-renyah mana pun. So boleh digunakan. Kita on je, masukkan SIM card, masukkan bateri, kita boleh terus guna. Ok, itu untuk bahagian setup dia. Ok rakan-rakan, untuk part yang kedua ni saya akan pergi kepada apakah dia kelebihan apabila anda memiliki model D7 portable wifi ini. Ok, kelebihan yang pertama adalah dia punya harga jualan dia adalah sangat berpatutan dan berbaloi pula dah. Berbaloi lah kalau anda memilikinya. Ok, untuk harga dia lebih kurang dalam range harga, kalau ditambah dengan cas penghantaran semua kan, lebih kurang bawah daripada RM150 lah. So memang agak berbaloi dan harga dia agak murah lah untuk modem portable wifi yang berkualiti ni. Ok, itu untuk harga dia, kelebihan yang pertama. Ok, untuk kelebihan yang kedua, kenapa saya memilih model D7 ini? Kerana dia punya coverage dia agak luas. Ada satu masa tu saya on dia punya wifi ni, saya letak dalam bilik dan saya terbawa lah saya punya telefon kan, duduk dekat ruang tamu kan. Internet masih boleh connect lagi dan boleh buka YouTube. Saya pun macam ni data ke pakai wifi kan, cek wifi dia terguna kan. Ok, tapi dia punya bar dia memang agak turun lah, tetapi overall YouTube memang boleh play lagi lah. Maksudnya dia punya coverage dia memang agak luas. Itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan yang ketiga, seperti yang saya cakap pada video yang sebelum ni, anda
tidak perlu menggunakan hotspot telefon anda. Kalau anda gunakan hotspot telefon anda, bateri telefon anda akan habis, dan juga bateri telefon anda tu akan cepat rosak lah. Sikit-sikit asyik buka hotspot, lepas tu cas hotspot, cas habis bateri, semua segala-gala tu. So kita nak mengelakkan daripada asyik nak menggunakan hotspot telefon je kan. So kita belilah benda ini. So itu antara kelebihan yang boleh saya dapat lah apabila anda memiliki model portable wifi ini. Okey, untuk part yang ketiga ni pula, apakah dia kekurangan ataupun kerenyahan ataupun kelecehan ataupun segala kelemahan sama lah kot yang tadi kot. Okey, apa yang saya boleh jumpa daripada model portable wifi ni? Okey, let's go. Okey, yang pertama, dari segi lampu LED dia, memandangkan dia bukanlah menggunakan skrin, jadi dia punya untuk sebarang notification ataupun pemberitahuan adalah sangat-sangat terhad. Dan masa permulaan saya menggunakan ni, saya perlu belajar dan saya perlu baca manual book dia, macam mana kita nak kenal kondisi-kondisi lampu yang ada dekat sini. Contohnya pertama ni kita ada lampu dia punya internet connection dia lah, sama ada dia dalam keadaan 4G ataupun 3G ataupun 2G ataupun dia tak boleh nak connect dengan line internet. Dan yang di tengah-tengah ni kita ada untuk connected device. Kalau dia punya lampu dia menyala memanjang macam ni kan, maksud dia ada device yang tengah connect dengan portable wifi ni. Andai kata kalau dia berkelip banyak, lebih kurang dalam 2 saat sekali, maksudnya tak ada sebarang device yang connect dengan portable wifi. Dan yang ketiga adalah dia punya lampu bateri dia lah. Lampu baterinya ni kalau bateri dia penuh, dia akan berwarna purple. Kalau dia sederhana penuh lebih kurang lah sederhana penuh, dia akan jadi warna biru macam ni. Dan kalau baterinya lemah, dia akan bertukar menjadi merah. So siapa yang awal-awal beli kan, dia memang agak kurang faham lah kan, macam mana dia nak ngapal lampu ni kan. Tapi lama kelamaan dia boleh adapt lah dengan keadaan lampu ni. So tak apalah, saya tarik balik lah apa yang saya cakap tadi kan. Dia bukan macam kelemahan, dia semua macam kerenyahan sikit. Dia macam leceh sikit kan. Benda tu nak kita adapt dulu kan, barulah kita boleh biasalah dengan dia punya indikator lampu-lampu yang ada dekat dia punya skrin ni. Okey, yang kedua, memandangkan dia tak ada sebarang paparan notification dekat sini. Andai kata ada mesej masuk kan, contohnya dia punya kuota internet dah habis kan, memang kita tak tahulah, tiba-tiba kita guna internet kan, tiba-tiba apa hal internet lembab semacam kan, tiba-tiba internet macam slow macam kura-kura kan, kura-kura pun tak slow macam internet tu kan. So terpaksalah kita kena buka dia punya IP address yang ada kat belakang ni kan, masuk dia punya laman web dia, lepas tu check mesej. Ya Allah, dah habis internet rupanya kuota dia. So memang agak renyah dekat situ. Memang kalau kita tengok dekat sini memang tak ada notification. Kalau ada mesej masuk ke apa memang tak tahulah. So nak tak nak memanglah satu sahaja cara dia, kita kena tengok dekat dia punya laman web dia, barulah kita boleh tengok mesej yang masuk di situ. Kalau ada mesej My Sejahtera ke mesej daripada MKM ke, memang akan masuk kat situ lah. Kalau kat sini memang tak ada bunyi sebab ini bukan telefon. Lagipun kita pun bukan nak buat call pun benda ni kan. Okey, tu yang kedua. Okay. Yang ketiga, memandangkan dia ini bukanlah telefon, maka kapasiti bateri dia ni memang agak kurang daripada telefon dengan kapasiti bateri sebesar 2100 mAh sahaja. Okey, memandangkan dia bukanlah telefon dan kita tak gunakan dia sebagai telefon pun, tak ada pun orang gunakan model portable wifi ni buat hello, kat mana? Ya, okey. Bener juga ya. Tak ada, memang tak ada. Sebab ini bukannya telefon. Ini semua just sekadar unlock kita punya wifi ataupun hotspot saja. So dia punya kapasiti bateri tu sebenarnya agak bersesuaian jugalah kot. Tak apalah, saya tarik balik lah apa saya cakap tadi. 2 kali tarik balik dah tu. Okay, so untuk kapasiti baterinya, kalau saya gunakan benda ni, kalau saya buat kelas online kan, saya start buka ni daripada lebih kurang pukul 8.30 pagi. Dalam semasa kelas berjalan tu lebih kurang pukul 10.30 ataupun pukul 11.30 macam tu, dia punya bateri dia start berwarna merah lah. Maksudnya dia punya baterinya dah di bawah paras, lebih kurang bawah 20% lah di situ. So saya kena cas untuk gunakan untuk masa petang pula. So lebih kurang dalam sehari tu 2 kali cas lah. Kalau macam saya ni pengguna keras internet kan, so memang agak 3 kali sehari lah untuk saya cas benda ni kan. Gitu dia. Okay, yang seterusnya, yang keempat, seperti yang saya bagi tahu tadi masa awal-awal video, masa setup tu, dia punya masa ready to use dia memang agak lama lah. Dia mengambil masa lebih kurang daripada bawah daripada 1 minit. Memang agak lama jugalah kan. Andai kata kalau kita tengah serabut dan tiba-tiba internet connection terputus kan, tiba-tiba kita kena restart balik benda ni kan. Budak-budak tengah nak tu mana Ustaz Zul, mana tak nampak apa muka kan.
So terpaksalah kita pun berpeluh-peluh kan, cakap sekejap ustaz nak setting internet ustaz kita pun matikan, lepas tu kena nunggu juga kan. Sebab kita tak boleh nak matikan lepas tu kita terus hidupkan semula, tak boleh tau. Kita kena tunggu lebih kurang dalam 10 saat pula dah. 10 saat campur seminit pula, ambil masa yang lama kan. Lagi-lagi kalau kita tengah berpeluh berserabut tu kan, memang tak boleh nak relax lah kita kata kan. Masa untuk ready to use dia memang ambil masa yang agak lama jugalah di situ kan. Okey, dan yang seterusnya yang kelima, dia juga berlaku kadang-kadang je lah dia ada berlaku masalah lost connection. Contohnya macam mula-mula dia menunjukkan line lampu hijau ni seperti dia tengah dalam keadaan 4G kan. Kalau lampu hijau ni dia dalam keadaan 4G, so tiba-tiba dia bertukar macam dekat internet tu dia jadi no internet connection. Tapi dia tengah connect dengan wifi ni, tapi tiba-tiba kan, tiba gitu kan, dia jadi no internet connection, dan tiba-tiba secara rasmi dia bertukar menjadi 3G. 3G, zaman bila guna 3G tu kan, zaman sekarang kita tak guna dah 3G tu kan, dia memang jadi agak lembab sikit lah, lagi-lagi waktu kelas online tu. So untuk yang seterusnya, saya juga nak kongsikan penggunaan internet modem portable wifi daripada model ini, dan saya nak sharekan kepada anda video saya mengetes, mencuba internet speed dengan beberapa speed test lah. Dan saya gunakan portable wifi ni dalam bilik saya yang kebal line internet ni, dengan saya gunakan internet ni berada di luar daripada bilik lah, seperti di ruang tamu. Kita tengok dulu video yang saya sertakan di sini. Let's go. Macam mana? Anda rasa adakah benda ini berbaloi untuk anda? Bagi saya benda ini sangat berbaloi. Dan kalau anda tak kisah dengan beberapa kerenyahan dan juga kesulitan, ataupun dalam bahasa banjarnya kengalehan, ngaleh tu susah tu kan. So benda ni memang sangat berbaloi untuk anda lah, bagi sesiapa yang tiada sambungan wifi di rumah seperti saya lah. Okay, so itu saja untuk review saya untuk kali ini. Andai kata kalau anda rasa nak belajar cara macam mana kita nak tukar password ataupun kita nak set up apa-apa benda yang patut lah daripada model portable wifi ni, boleh tinggalkan komen dekat bawah lah, bagi tahulah nak belajar cara macam mana kita nak tukar password semua tu kan. Tinggalkan komen dekat bawah. So itu saja untuk video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komen-komen yang murni dekat bawah tu, okay? So kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muhammad Zulfaqar ID. Kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.